Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, yang saya hormati Tuan Imam Bilal Barisan AJK Surau Jumaat Darul Huda, dan juga tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-tuan, kita berada dalam majlis mengingati Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini. Saya nak bawa beberapa perkara pagi ini mengenai dengan hukum imam dan juga makmum solat berjemaah, atau dipanggil sebagai muwafiq dan juga masbuk. Untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya masuk dengan lebih panjang mengenai masbuk dan juga muwafiq, masbuk muwafiq dalam mazhab Syafi'i lah. Mungkin sebahagian mazhab dia tak ada masbuk muwafiq ni, sebab makmum tak diwajibkan baca Fatihah dan tak diwajibkan baca apa-apa, dengar je imam baca apa. Sekiranya sembahyang maghrib isyak lah, ataupun subuh, bila imam baca kuat, tak perlu baca apa-apa surah, walaupun surah Al-Fatihah. Mendengar bacaan imam itu wajib. Jadi dia diam je untuk rakaat pertama, kedua lah. Rakaat yang ketiga, keempat, itu perlu baca Fatihah. Dan masing-masing mazhab mempunyai definisi yang tersendiri. Dalam mazhab Syafi'i, bila sebut tentang muwafiq, adalah orang yang diberi ruang ataupun ruang masa yang cukup untuk membaca Fatihah dalam bacaan yang normal, yang sederhana, bukan bacaan laju, bukan bacaan yang lambat. Untuk orang masbuk adalah orang yang tidak diberi kesempatan, masa tak cukup bagi dia untuk membaca surah Al-Fatihah dalam bacaan orang yang normal, yang sederhana bacaannya, bukan terlampau laju, bukannya bacaan orang yang terlampau lambat. Maksudnya di sini muwafiq dan juga masbuk. Muwafiq ini orang yang bersama dengan imam, dia ada ruang untuk baca Fatihah. Ada ruang. Dalam bacaan yang biasa, bacaan yang normal, kita katalah bacaan normal 20 saat, 25 saat bacaan Fatihah, dia ada 20 saat tersebut, 25 saat tu dia ada bersama dengan imam, sempat baca Fatihah. Itu dipanggil sebagai orang muwafiq. Tak kiralah dibaca lambat, dibaca laju, tapi masa 20 saat, 25 saat itu dia ada bersama imam. Satu lagi masbuk. Masbuk ni dia tak sempat, dia tak ada ruang masa 20 saat, 25 saat tu bersama dengan imam. Tak kiralah sama ada dia lambat, ataupun kerana pergerakannya lambat, ataupun bacaannya lambat. Bukan bacaan lambat, dia lambat, ataupun pergerakan dia lambat nak kejar imam, sampai imam dah nak rukuk, dia tak sempat 20 saat tadi, 25 saat dia tak sempat bersama imam. Yang kita guna selalunya masbuk ini, sebenarnya masbuk ni dia besar, tapi kita guna selalu untuk orang yang lewat, yang lambat datang ke solat berjemaah, dia lambat datang, dia dah sampai imam dah nak habis baca surah dah, jadi masa dia sempat 10 saat dia bersama imam. Jadi orang seperti ini dipanggil sebagai orang masbuk. Kita nak sebutkan di sini ada 11 masalah mengenai orang yang masbuk, dan juga diberi 3 rukun yang panjang, kelonggaran bagi dia. Untuk orang yang muwafiq, bukan masbuk atau muwafiq, kita nak bincang muwafiq dulu. Masbuk selepas ini. Muwafiq ini diberi 3 kelonggaran rukun yang panjang. Diberi kelonggaran 3 rukun yang panjang untuk mengejar imam. Mana kalau dia tak habis baca Fatihah, dia habiskan dulu Fatihah, walaupun imam dah rukuk, walaupun imam dah sujud, walaupun imam dah bangun sujud yang pertama, dia habiskan dulu Fatihah. Ada beberapa situasi kita nak bincangkan, ada 11 situasi. Cuma saya pecahkan kepada 2. 6 situasi adalah yang tidak ada khilaf antara Ibnu Hajar dan juga Imam Ramli. Apa tak ada khilaf antara Ibnu Hajar Imam Ramli?
Ibnu Hajar ni datang tahun ke-900 Hijrah. Imam Romli datang selepas itu tahun ke-1000 Hijrah. Bila sebut Ibnu Hajar Imam Romli, dia datangkan selalunya lah, dia datangkan beberapa masalah yang tidak disebut oleh imam sebelumnya. Siapa imam sebelum dia? Imam yang terdekat dengan dia adalah Imam Nawawi dan juga Imam Ar-Rafi'i. Imam Nawawi tahun 600, tahun 600 Hijrah. Imam Rafi'i selepas tu 700 ataupun dekatlah dengan Imam Nawawi akhir 600. Jadi Imam Nawawi, Imam Rafi'i dipanggil sebagai muharrir, penapis, iaitu penapis mazhab. Dia akan mengeluarkan pendapat-pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Cuma bila ada pertembungan di antara dua pendapat, Imam Rafi'i, Imam Nawawi, utamakan pendapat Imam Nawawi. Selepas daripada itu adalah Imam Zakaria Al-Ansari. Zakaria Al-Ansari, kalau ada pendapat dia, diguna pandangan dia. Kalau ada banyak pandangan yang tidak ditarjihkan, yang tidak diberi keutamaan, yang tidak disebut oleh Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Contoh masalah tu ada banyak pendapat. Imam Nawawi dan juga Imam Rafi'i tidak memutuskan satu jawapan yang mana yang pendapat yang ditarjihkan, pendapat yang diberi keutamaan. Maka pada ketika itu Imam Zakaria Al-Ansari, kalau dia ada tarjihkan, memberi keutamaan antara beberapa pandangan, guna pandangan Syekh Zakaria Al-Ansari. Dia lahir tahun hidup zaman 700 atau 800 lah, tahun 800 Hijrah. Kalaulah dia tidak memberi sebarang tarjih, memberi sebarang keutamaan di antara banyak-banyak pendapat, maka pada ketika itu kita serahkan kepada mufti. Mufti sesuatu tempat, tengok mufti tersebut ada dua bahagian, ada dua cabangan. Sekiranya mufti di kalangan ahlu tarjih yang dia mungkin dia selevel dengan imam-imam yang sebelum ini, yang mana dia boleh memberi kesinambungan antara dua pandangan dan juga dua dalil, yang mana yang lebih kuat, sebab apa lebih kuat, dia boleh tarjih di antara beberapa pandangan, maka kita gunakan pendapat mufti tersebut dalam masalah itu. Sekiranya mufti tersebut bukan ahli tarjih, ahli yang dapat menentukan yang mana yang terbaik di antara dua pandangan, tiga pandangan, dia hanya menukilkan daripada pandangan ulama-ulama terdahulu, seperti mufti sekarang lah, mufti-mufti sekarang semua menukilkan daripada pandangan ulama-ulama yang sebelum ini. Jadi untuk mereka ini, dia boleh buat pilihan sama ada nak menggunakan pendapat Ibnu Hajar dan juga pendapat Imam Romli. Ibnu Hajar ini asalnya masyhur pandangan dia adalah di negeri Kurdistan, di negeri Yaman, di negeri Hadramaut pun Yaman juga, kemudian di negeri Syam, Palestin dan Syria dan beberapa negara yang lain yang berhampiran semenanjung tanah Arab. Dia juga menggunakan pendapat Ibnu Hajar. Pendapat Imam Romli adalah lebih masyhur di Mesir. Selepas daripada itu dibuat pilihan sama ada nak guna Ibnu Hajar ataupun Imam Romli. Sebenarnya di Malaysia kita pun banyak pandangan-pandangan perbezaan antara Imam Ibnu Hajar, Imam Romli. Contohnya bayar zakat fitrah. Bayar zakat fitrah wajib pada malam raya. Tak kira tuan-tuan bayar malam raya, bukan bayar pada malam raya, bayar awal pun boleh, tapi di mana tuan-tuan berada pada malam raya. Sekiranya tuan-tuan berada malam raya di negeri Kedah, tuan-tuan dah bayar di Kuala Lumpur, maka tak sah. Itu perbezaan antara Ibnu Hajar, Imam Romli. Tapi tak salah, Imam Romli kata sah, Ibnu Hajar kata tak sah, ataupun Ibnu Hajar kata tak sah, Imam Romli kata sah. Okey, dua pandangan ni. Siapa yang dia pun tak tahu malam raya dia berada dekat mana, tapi dia dah bayar awal. Kalau dia bayar di negeri Kedah contoh, malam raya memang berada di negeri Kedah, itu okey. Tapi kalau dia bayar awal di Kuala Lumpur, malam raya dia berada di Kedah, salah satu daripada Ibnu Hajar, Imam Romli ni, mereka kata tak sah. Tapi satu lagi pandangan kata sah. Jadi bila ada dua pertembungan Ibnu Hajar, Imam Romli, maka kita menyatakan kita guna pandangan dua-dua. Terutama di Malaysia kita guna dua-dua. Jadi kita ambil pandangan sah lah, takkan ambil pandangan tak sah.
nanti riuh satu Malaysia kita zakat fitrah tak sah. Sebenarnya ada dua pandangan tu, Imam Ibn Hajar, Imam Ramli. Sama juga tuan-tuan masuk ke masjid, masuk ke surau yang didirikan Jumaat, masuk ke masjid dan juga surau didirikan Jumaat. Tuan-tuan masuk, tuan-tuan nak sembahyang solat sunat tahiyatul masjid dan qabliyah subuh, contohlah macam tadi, qabliyah subuh dan tahiyatul masjid. Ataupun tuan-tuan nak niat cukup dengan qabliyah subuh je, tak perlu niat tahiyatul masjid. Ada dua pandangan juga di antara Ibnu Hajar, Imam Ramli. Ada pendapat Imam Ramli, dia menyatakan masuk ke masjid cukup niat saja aku solat sunat qabliyah subuh, maka solat sunat tahiyatul masjid akan masuk sekali dalam tu, tak perlu niat dah, akan dapat pahala sekali. Selagi mana tuan-tuan tak duduk lagi, masuk masjid saja aku solat sunat qabliyah subuh 2 rakaat, Allahu Akbar, tahiyatul masjid tak perlu niat, memang akan masuk sekali dalam tu, dapat pahala tahiyatul masjid sekali, dengan syarat tuan-tuan tak duduk. Ibnu Hajar dia tak berpandangan seperti itu. Dia berpandangan bila tuan-tuan masuk masjid kena niat dua, sajaku solat sunat qabliyah subuh dan tahiyatul masjid, baru mendapat pahala tahiyatul masjid. Kalau tak dapat qabliyah sajalah, qabliyah subuh sajalah, tak dapat tahiyatul masjid. Sebab niat satu dapat satu. Sama juga mengenai dengan puasa 6 hari bulan Syawal, itu juga perbezaan niat sama seperti tahiyatul masjid. Tuan-tuan nak niat saja aku puasa qada cukup, dapat pahala puasa sunat 6 hari bulan Syawal, ataupun kena niat dua-dua, puasa sunat puasa qada dan puasa sunat 6 hari bulan Syawal, kena niat dua-dua. Itu perbezaan antara pendapat Imam Ibn Hajar, Imam Ramli. Mana-mana yang tuan-tuan dengar ustaz cerita ni semua betul, dan pendapat tu semuanya kuat. Apa yang disebut oleh Ibn Hajar, Imam Ramli, pendapat ini kadang-kadang pendapat yang terkemudian sampai orang tak nisbahkan lagi pendapat ini pendapat Imam Ramli, pendapat ini pendapat daripada Ibn Hajar. Kadang-kadang orang tak sebut nama, tapi orang sebut hukum je. Sebenarnya kadang-kadang dipetik daripada Imam Ramli, kadang-kadang dipetik daripada Imam Ibn Hajar. Dua-dua pandangan kuat. Dua-dua pandangan ni diguna pakai sebab mereka ni antara ulama yang dalam bidang tahqiq ataupun tanqih yang kita panggil dalam merealisasikan pendapat dalam mazhab Syafi'i yang sesuai dengan hukum yang tak disebut ulama sebelum ni. Tahun 200 Imam Syafi'i, pendapat dia banyak. Pendapat dia banyak. Selepas Imam Syafi'i adalah dipanggil Imamul Haramain. Imamul Haramain hidup selepas zaman Imam Syafi'i. Kemudian Imam Al-Ghazali, anak murid kepada Imamul Haramain. Itu semua jalur-jalur mazhab Syafi'i. Kemudian lahirlah selepas itu Imam Nawawi dan juga Imam Ar-Rafi'i yang menapis segala pendapat yang banyak, dia tapis kembali dan dia mengeluarkan inilah pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam surau masjid tuan-tuan belajar kitab mazhab Syafi'i, memang beratlah. Sebab ada yang pendapat yang diguna pakai, pendapat yang tak diguna pakai. Sebab itu kitab awal, kita guna kitab yang terkemudian, yang mana telah ditapis beberapa pandangan yang banyak. Okay, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suka juga saya sebutkan mengenai, ialah bila kita sebut tentang masuk ke masjid, solat tahiyatul masjid, surau. Tuan-tuan, untuk pengetahuan, dalam panduan hukum di negeri Selangor dan juga di negeri wilayah persekutuan ini, pejabat mufti memberikan satu panduan hukum. Dia bukan gazetkan fatwa, tidaklah, tapi dia memberi panduan hukum. Dan dua-dua ni sebenarnya ada sedikit perbezaan di antara tahiyatul masjid dan juga niat i'tikaf. Di wilayah persekutuan, niat i'tikaf ini hanya boleh di masjid dan juga di surau yang didirikan Jumaat. Itu di wilayah persekutuan. Di negeri Selangor, panduan hukum daripada pejabat mufti adalah panduan hukum, iaitu untuk masjid sahaja dibenarkan niat i'tikaf dan solat tahiyatul masjid. Selain daripada itu tak dibenarkan, walaupun surau yang didirikan Jumaat di negeri Selangor lah. Sebab apa beza dia? Beza dia, wilayah persekutuan mereka melihat
lari konteks yang lebih luas. Mereka lihat surau Jumaat didirikan sembahyang berjemaah juga 5 waktu. Masjid didirikan sembahyang Jumaat, didirikan sembahyang fardu juga 5 waktu. Jadi sama. Bila sama, jadi mereka kata masjid yang didirikan Jumaat dan juga surau yang didirikan Jumaat hukumnya sama. Untuk di negeri Selangor, mereka lihat dari sudut istilah, term. Masjid tak sama dengan surau. Masjid tak sama dengan surau. Masjid yang didirikan Jumaat, surau walaupun didirikan Jumaat, hukumnya tak sama seperti masjid di negeri Selangor. Mereka lihat dari sudut istilah atau bahasa. Kalau tanyakan kepada saya lebih suka mengikut dari sudut yang lebih luas. Sebab masjid dengan surau hukumnya sama lah. Sebab didirikan sembahyang 5 waktu sama. Jumaat pun didirikan, sembahyang 5 waktu pun didirikan. Berbeza dengan surau. Kadang-kadang surau ni ada sebahagiannya dia sembahyang maghrib, isyak, subuh dia hidup, tapi zuhur, asar tak ada orang pergi. Semua pergi ke masjid. Kalau ada pun 2 orang ataupun 3 orang aja, imam satu, Bilal satu, makmum seorang. Jadi 2 orang makmum, seorang imam. Jadi dia tak memang tempat sembahyang juga, tapi tak tempat untuk berkumpul secara beramai-ramai. Sebenarnya bila mana diberikan satu panduan hukum seperti itu, dia memberi satu implikasi hukum. Bila wilayah persekutuan kata masjid dan juga surau didirikan Jumaat, hukumnya boleh solat sunat tahiyatul masjid dan juga boleh beriktikaf di dalamnya, niat iktikaf. Perempuan haid tak boleh masuk, orang yang berjunub tak boleh masuk, haram. Sebab perempuan yang berjunub, dia masuk dalam surau yang didirikan Jumaat di wilayah persekutuan, hukumnya haram mengikut panduan hukum dikeluarkan oleh pejabat mufti. Sebab apa haram? Sebab masjid diberi penghormatan. Tak boleh orang yang berjunub ataupun orang yang haid duduk dalam masjid walaupun menghadiri majlis ilmu. Walaupun dia tak semayang, dia tak buat apa-apa, hanya ataupun dia berzikir je, ataupun dia semata-mata dengar majlis ilmu, tetap tak boleh duduk bila surau yang didirikan Jumaat ataupun masjid. Perempuan yang nak ijab, nak akad nikah, bakal suami je nak akad nikah, ijab qabul dalam masjid, dia pun kena hadir lah. Sebab sudah menjadi syarat rukun nikah ni. Sebelum juru nikah akad nikah, dia pastikan ada pengantin perempuan, ada pengantin lelaki, ada wali dan juga ada 2 orang saksi. Kadang-kadang wali tidak ada, tak apa, dia boleh guna wakalah, wakil. Dia tak ada tapi dia dah sign borang, dah wakilkan kepada juru nikah, wakilkan kepada abang dia untuk nikahkan adik dia. Tak jadi masalah. Tapi perempuan mesti kena ada. Cuma hari yang nak akad nikah tu kedatangan haid. Selalu perempuan dia lebih tahulah masa-masa dia. Contohnya nak akad nikah masa ni, dia dah tahu masa ni kedatangan haid ni. Ataupun dia kata tak pasti datang haid ke tak, tapi kemungkinan besar akan datang time ni, maka tak perlu buat di masjid, buatlah di surau yang tidak didirikan Jumaat ataupun di dewan. Sebahagian masjid, terutama ada beberapa tempat di negeri Selangor, masjid saya sendiri pun Masjid Al-Ansar AU Keramat 2 dan juga Masjid Kelanggit, dia tak dibenarkan nikah dalam masjid. Dalam kawasan tempat sembahyang tak dibenarkan. Kalau mereka kata nak nikah di dewan, nikah, ada sediakan dewan nikah, kena bayar sikit lah. Kemudian akad nikah di dewan nikah yang kami sediakan, tak dibenarkan dalam masjid. Akad nikah disunatkan dalam masjid. Semua transaksi makruh, semua akad makruh dalam masjid, melainkan akad nikah sunat. Tuan-tuan buat akad pinjaman, saya nak hutang duit tuan-tuan RM1,000 lah, minggu depan saya bayar, saya pinjam daripada orang A. Buat akad tersebut dalam masjid, dalam surau didirikan Jumaat, hukumnya makruh. Jual beli dalam masjid makruh juga. Jual beli ni maknanya saya ada, mungkinlah ada handset lebih 2 saya nak jual lah ni, harga RM500, ambil. Akad beli dalam masjid tu makruh. Yang kata haram ni, jual beli dalam masjid, dia buka kedai, dia buka kios dekat belakang, letak meja, letak barang-barang dia jual, tulis itu harga.
Itu yang haram, sebab nampak kedai dengan masjid sama, tempat jualan, market, tempat jualan, pasar. Itu yang haram sebab dia dah buka macam kios lah. Tapi kalau sekadar dia orang nak beli dengan dia mungkin ada apa, jual cincin ke, jual benda-benda, jual bukan dia buka kios kedai pun, saja nak jual dalam masjid, maka hukumnya adalah makruh. Segala pinjaman transaksi apa-apa, tuan-tuan nak akad apa, wadiah ke akad apa pun dalam masjid memang makruh. Cuma akad nikah yang disunatkan dalam masjid, tapi akan bertukar jadi haram bila mana orang yang datang tersebut, perempuan yang datang itu adalah perempuan yang haid, tak menghormati hak masjid. Sebab memang dalam Quran, wa in kuntum junuban aw abiru sabilin, untuk orang perempuan yang haid tak boleh untuk duduk dalam masjid, melainkan lintas je. Lintas boleh, tapi lintas pun apa maksud definisi lintas? Masuk satu pintu, keluar pintu lain. Kalau dia masuk pintu tu, keluar apa pintu tu juga, itu bukan bagi melintasi. Itu maknanya berulang alik. Dia pergi sana, dia patah balik, itu berulang alik. Maksud definisi melintasi masjid dibenarkan, awabiru sabilin, dalam Quran sebut untuk orang berjunub, termasuklah orang haid sekali. Dia hanya boleh, tak boleh duduk dalam masjid, melintasi. Kalau dia tertinggal barang dalam masjid, dia lalu ambil, keluar pintu lain, itu melintasi. Kalau masuk, ambil barang, keluar pintu yang sama, itu tak panggil melintasi. Itu nama berulang alik. Berulang alik hukumnya haram. Jadi hukum mengenai dengan perempuan ataupun lelaki pun yang berjunub, maka hukumnya haram, kerana tidak memberi penghormatan yang selayaknya bagi masjid ataupun surau. Okey, berbeza negeri Selangor. Kalau negeri Selangor, dia kata masjid sahaja boleh niat i'tikaf, boleh solat tahiyatul masjid. Jadi maksudnya, kalau surau yang didirikan Jumaat di negeri Selangor, surau yang didirikan Jumaat, ada buat majlis ilmu, kuliah duha, perempuan boleh, yang haid boleh datang, boleh masuk masjid, boleh masuk surau Jumaat tu. Sebab mereka kata surau Jumaat adalah tidak seperti masjid, kerana tidak boleh niat i'tikaf dan juga solat sunat tahiyatul masjid di dalamnya. Itu perbezaan dia lah. Kerana kita tak jelas panduan hukum setiap negeri, dia berbeza mengikut spek yang berbeza. Seorang lihat dari sudut istilah, seorang melihat dari sudut maqasid. Maksud masjid adalah didirikan solat berjemaah 5 waktu. Surau yang didirikan Jumaat sama juga. Itu di wilayah persekutuan lihat. Itu serba sedikitlah mengenai dengan hukum untuk akad, kita panggil akad nikah ke apa di dalam masjid disunatkan. Selain daripada itu adalah dimakruhkan. Okey, tapi tuan-tuan kena lihat, bukan kata sebahagian, ada banyak juga masjid yang tak benarkan. Ada satu masjid saya pergi, saya tanya imam dia sembahyang Jumaat baru ni, saya tanya, dewan nikah dia, kita tak benarkan nikah dalam masjid, tapi nak nikah dekat penjuru masjid kami bagi. Itu pun dia cas juga, penjuru masjid. Penjuru tu makna bahagian beranda tepi ni lah, tempat semayang juga, tapi dekat luar, bukan ruangan utama solat. Dia cas juga, tapi dia cas murah sikit, dalam 150 atau 200 ringgit, tapi cas juga. Bagi saya tak perlu, bagi pendapat saya tak perlu cas lah, sebab luar. Dia bukan memerlukan dewan pun dekat luar. Lagipun akad nikah tak apa lama, setengah jam, paling lama pun setengah jam, untuk ambil gambar semua. Tapi dia kata jelah kita pasang elektrik, kipas semua, tapi benda yang simple selalu kita tak mengambil kira benda-benda yang simple. Mereka pasang aircon sampai sejam, tu mungkin kita cas lah. Tapi kalau setakat pasang aircon pun setengah jam, itu kita tak ambil kira selalunya. Tapi ikutlah, kadang-kadang sebahagian masjid dia mengambil kira benda tu, dan mereka lihat lebih besar daripada itu lagi sebenarnya. Mereka larang untuk akad nikah dalam masjid ini, kerana bila akad nikah dalam masjid, dia akan menghilangkan kemurnian atau kesucian, kehormatan dalam masjid tu. Sebab bila masuk, kadang-kadang perempuan haid ni bila nikah, dia bukan kira dah dia haid ke tak haid, yang penting majlis nikah berlangsung seperti biasa, dia masuk je. Takkanlah orang yang jaga masjid dia nak tanya datang bulan ke takkan dia nak tanya setiap orang. Dia sangka baik lah, mana perempuan tu masuk, dia dalam keadaan suci. Kemudian ada pula yang datang kan tak menutup aurat dengan sempurna, memakai pakaian ketat, tak free hair, tak pakai tudung, pakaian belah sana sini, masuk dalam ruangan utama masjid, hilang
hilang kehormatan masjid. Itu di antaranya. AJK semua melarang nikah dalam masjid. Itu di antara sebab lah. Sebab mereka tak boleh kontrol. Siapa yang nak jaga, okey, nak masuk masjid pasti menutup aurat dengan sempurna. Siapa yang sanggup jaga dekat depan pintu masjid? Tak ada. Jadi bila tak ada, mereka buat keputusan untuk tak boleh akad nikah dalam masjid. Walaupun hukum asalnya sunat. Hukum asal sunat, tapi bila mana orang mengabaikan kesucian masjid, dia akan berubah hukum. Jadi sebab tu mereka terus melarang menikah dalam masjid. Kita kembali kepada topik asal kita. Dalam pendapat Ibnu Hajar, Imam Romli dalam mazhab Syafi'i, untuk orang muwafiq ada 6 masalah yang sepakat. Imam Romli pun kata jawapan dia A, Imam Ibnu Hajar pun kata jawapan dia A. Ada 5 masalah yang berbeza. 5 masalah yang berbeza yang Ibnu Hajar kata jawapan dia A, Imam Romli kata jawapan dia B. Inilah yang sebahagian kita kadang-kadang, tuan-tuan dengar daripada Ustaz A jawapan dia A, tuan-tuan dengar daripada Ustaz B jawapan dia B. Yang mana yang betul? Sebenarnya dua-dua betul. Sebab satu nukilkan daripada pendapat Ibnu Hajar, satu menukilkan daripada pendapat Imam Romli. Cuma mereka tak sebut. Mereka tak sebut ini pendapat Ibnu Hajar, ini pendapat Imam Romli. Mereka terus bagi hukum. Maka sebenarnya dua-dua tu betul. Cuma kita tengok ini berbeza ni. Satu dia kata sah, satu kata tak sah. Sebenarnya dua-dua betul. Orang yang buat ni pun sah, orang yang buat macam ni yang kata tak sah pun betul. Dua-dua betul. Okey, kita lihat 6 masalah yang saya akan sebutkan pada pagi ini, yang mana tidak ada khilaf. Maksud tidak ada khilaf ini, Ibnu Hajar dan juga Imam Romli mereka sepakat dalam masalah ini, jawapannya sama. Iaitu yang pertamanya, makmum. Ini semua 6 masalah, semua dalam masalah muwafiq. Apa maksud masalah muwafiq? Kembali kepada definisi yang saya bagi tahu tadi. Dia ada masa yang cukup bersama dengan imam. Dia qiyam bersama dengan imam ada 25 saat, cukup habiskan Fatihah. Cuma dia ada masalah yang tersendiri, masalah peribadi dia lah, masalah tersendiri dia. Sama ada dia ni lambat baca ke, dia ni macam ni ke, itu yang menyebabkan dia lambat. Jadi dia tetap wajib habiskan Fatihah sebab dia muwafiq. Masalah yang pertama, makmum yang mana lambat bacaan dia semula jadi. Dia bukan lambat bacaan kerana nak betulkan huruf tau. Ada sebahagian tu dia Bismillah, dia baru belajar tajwid, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Dia lambat, tapi lambat tersebut kerana nak betulkan, sibuk membetulkan huruf yang dia belajar. Itu hukum lain. Ini untuk masalah orang yang mana lambat bacaan dia memang semula jadi lambat. Memang semenjak asal memang dia memang lambat lah jenis baca dia. Dia tak boleh baca laju, dia memang lambat. Baca macam mana pun dia memang lambat. Kalau tadarus Quran ni, dia orang memang tahu. Kalau dia start tadarus dia, kalau grup ada 10 orang, dia start baca Bismillah, orang dah menghela nafas yang panjang sebab dia baca lambat. Dia semula jadi lambat. Bukan kita kata dia sengaja lambat, dia memang lambat. Untuk orang seperti, dan juga dia bukan kerana was-was, dia memang lambat, dia bukan was-was. Orang seperti ini diberi kelonggaran 3 rukun yang panjang. Ataupun gambaran yang kedua, was-was tak termasuk tau, tapi was-was yang dah sebati dengan diri dia. Kalau orang lihat, was-was macam ni memang tak boleh nak sembuh lah ni, susah sangat-sangat. Jadi untuk orang seperti ini, hukum dia sama juga. Dia wajib habiskan Fatihah, tidak diberi 3 kelonggaran, 3 rukun yang panjang, kelonggaran bersama dengan imam. Sama ada was-was yang terlampau teruk, yang sebati dengan diri dia. Kalau orang maksud sebati dia, orang tengok memang dia ni dah memang tahap kroniknya, dia punya was-was. Ataupun yang kedua, memang bacaan dia lambat semula jadi. Untuk 2 masalah ini, hukum dia makmum wajib habiskan Fatihah. Sebab dia memang ada ruang, dia bersama dengan imam daripada awal sebenarnya. Bukan 25 saat lagi, awal daripada imam. Banyak masa dia. Cumanya bacaan dia lambat ataupun dia was-was teruk, Fatihah tetap wajib habiskan. Diberi 3 kelonggaran, diberi kelonggaran 3 rukun yang panjang. Apa 3 rukun yang panjang? Rukuk imam rukuk, imam sujud pertama, imam sujud kedua. Duduk antara 2 sujud, dan juga sami Allahu liman hamidah, tu qiyam sami Allahu liman hamidah. Ketika i'tidal, itu rukun pendek. Tuan-tuan panjangkan i'tidal, dia batal sembahyang. Siapa yang i'tidal dia panjang seperti bacaan Fatihah, batal sembahyang. Sebab i'tidal ni dia hanyalah rukun yang pendek. Dia untuk pisahkan sebenarnya antara rukuk dan juga sujud.
Kalau tuan-tuan rukuk terus sujud, pelik pula nampak. Sebab itulah ada Nabi ajar kita qiyam dulu, sami Allahu liman hamidah, i'tidal, kemudian baru sujud. Nampaklah bersistem sikit. Kalau sujud tiba-tiba rukuk terus sujud, kan nampak pelik. Itu sebab itu antara pemisahan sujud dan juga rukuk dipisahkan dengan i'tidal, berdiri tegak. Ini rukun pendek. Rukun pendek ni tak perlu zikir yang panjang, melainkan zikir yang Nabi ajar kepada kita. Ada Nabi ajar Rabbana lakal hamdu ataupun Rabbana walakal hamdu, boleh tambah waw, walakal hamdu ataupun lakal hamdu, dua-dua betul, ataupun Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, ataupun ada doa yang lain Nabi ajar mil'us samawati wal ard sampai habis. Doa-doa ini yang Nabi ajar ada yang panjang sikit, tapi tak panjang seperti Fatihah. Kalau tuan-tuan panjang lama berdiri seperti bacaan Fatihah tu, batal sembahyang. Sebab dia rukun pendek. Melainkan tuan-tuan solat sunat tasbih. Solat sunat tasbih tak berpanjang, walaupun rukun pendek. Sebab solat sunat tasbih memang kena baca tasbih. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca 10 kali, kemudian baru sujud. 10 kali tu dah bersamaan dengan 2 kali Fatihah lah. Ataupun satu Fatihah setengah. Sebab 10 kali kita baca tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Untuk solat tasbih itu dibenarkan. Selain daripada itu tak dibenarkan. Dalam mazhab Hanafi, untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam mazhab Hanafi dia tak ada tamak ninah. Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, boleh. Dia rukun pendek, tak ada tamak ninah dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Syafi'i rukun apa pun ada tamak ninah. Yang i'tidal ke, sujud ke, rukuk ke, semua ada tamak ninah. Tamak ninah ni maksudnya tuan-tuan berada pada posisi tersebut sekadar bacaan subhanallah. Mana Allahu akbar, tuan-tuan rukuk sekadar bacaan subhanallah, sami Allahu liman hamidah. Bukan rukuk terus bangun, itu tak ada tamak ninah. Walaupun sekadar bacaan subhanallah tamak ninah, hanya sekadar bacaan tamak ninah semata-mata, Allahu akbar, sekadar bacaan subhanallah, sami Allahu liman hamidah, sekadar subhanallah Allahu akbar, sekadar subhanallah Allahu akbar, itu semua sah sebab memenuhi kriteria tamanninah yang dikehendaki. Tetapi hukumnya makruh, kerana Nabi larang solat seperti patukan burung. Makna patukan burung ni rukuk sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, duduk antara dua sujud, Allahu akbar, walaupun jaga tamanninah, walaupun jaga tamanninah, tapi makruh. Tapi sembahyang tu sah lah, cuma makruh sebab terlampau dia tak yang dikehendaki oleh syariat yang sebenarnya. Sebenarnya solat ni Allahu akbar subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sami Allahu liman hamidah. Maknanya panjanglah sikit daripada subhanallah. Tak adalah sekadar cukup-cukup subhanallah ya, kemudian bangun. Dan juga untuk pengetahuan tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zikir-zikir yang kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, rabbana lakal hamdu, rabbighfirli warhamni wajbur, semua itu adalah sunat hayat, sunatnya ringan. Tuan-tuan tak payah baca apa pun tak apa sebenarnya. Tapi bukanlah saya nak menggalakkan tuan-tuan tak payah baca apa. Dari segi hukum fiqahnya gitulah. Yang wajibnya baca Fatihah ya, dengan tahiyat akhir yang kita nak baca tu sampai Allahumma salli ala Muhammad. Itu je yang wajib, rukun qawli kita panggil. Fatihah, bacaan tasyahud akhir sampai Allahumma salli ala Muhammad, kemudian kita beri salam, assalamualaikum warahmatullahi, kemudian takbir yang pertama tu Allahu akbar. Itu je. Yang lain tuan-tuan tak payah baca apa pun tak apa. Tapi jangan buat macam tu. Saya nak bagi tu dari segi hukum je lah. Nanti kalau saya bagi kelonggaran, orang yang baru belajar seronok pula. Seronok pula betul juga bagi kita baca Fatihah adalah setiap rakaat. Dia itu hukum, itu dari segi hukum lah. Tapi saya tak menggalakkan tuan-tuan buat seperti itu. Kita buat seperti biasa sembahyang. Masuk 3 rukun yang panjang. Sebelum saya tak habis lagi. Rukun yang pendek ketika yang i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Tuan-tuan panjang seperti bacaan Fatihah batal. Satu lagi duduk antara 2 sujud, baca rabbighfirli warhamni wajburni. Tuan-tuan sembahyang di masjid India, imam dia tak ada tamak ninah. Sujud Allahu akbar, Allahu akbar. Duduk antara 2 sujud kita baru baca rabbi, tak sebut firli, tak sebut firli lagi. Belum sebut firli, baru rabbi Allahu akbar. Imam sujud dah.
Dalam mazhab Hanafi dia tak ada tamak-ninah. Rukun pendek tak ada tamak-ninah. Allahu akbar terus sujud. Dalam mazhab Syafi'i kita adalah tamak-ninah. Tapi kalau kita ikut dia pun sahlah sembahyang. Bukan kata batal. Dalam mazhab kita batal, dalam mazhab dia sah. Itu adalah satu perbincangan yang lain. Maksud perbincangan yang lain ni, tuan-tuan ikut imam, i'tiqad dia sah. Maka tuan-tuan, walaupun i'tiqad pada mazhab tuan-tuan tak sah, i'tiqad tuan-tuan tak sah, tapi diambil kira dari segi i'tiqad imam, bukan i'tiqad tuan-tuan. Kalau macam tu jenuh lah. Tuan-tuan semayang nak pergi Mekah, dia tak baca bismillah, tak sah main tuan-tuan. Tak baca bismillah. Walaupun baru ni imam dari Mekah, Syekh Mahir datang di masjid negeri di negeri Selangor. Dia baca bismillah tu untuk meraihkan mazhab Syafi'i lah. Dan meraihkan mazhab Syafi'i. Yalah, bila kita mazhab yang tak baca bismillah, tapi belakang kita ada ribuan manusia yang wajib mazhab dia baca bismillah, tuan-tuan raihkan jelah. Macam kalau sama juga sembahyang subuh, dia tak ada kunut sembahyang subuh, tapi bila datang Malaysia suruh jadi imam, dia raihkan lah. Tapi kalau dia tak buat pun tak ada masalah. Itu dari segi adab lah. Bila kita datang sebagai tetamu, kita raihkan lah tuan rumah tu apa yang dia amalkan selalu. Tapi bukan wajib. Nak bagi tahu dari segi adab dia. Okey. Jadi bila mana imam, dia tak wajib bismillah mazhab dia. Kerana dia kata Fatihah bermula daripada Alhamdulillah, bukan bermula daripada bismillah. Kalau begitu kita kata bismillah satu ayat, daripada Al-Fatihah tak baca bismillah tak sah Fatihah. Jadi imam tak sah bacaan dia, kita jadi makmum dia tak sah. Yang diambil kira adalah i'tiqad imam, bukan i'tiqad kita. Solat berjemaah kita ambil i'tiqad imam. Imam kata sah, kita sah. Dalam mazhab imam sah, kita sah. Bukan diambil kira i'tiqad makmum, bukan diambil kira pegangan makmum. Cuma kita boleh je sebenarnya dalam masalah bismillah, kita mana nak tahu dia baca ke tak. Imam tak baca bismillah, kemungkinan dia baca perlahan. Bukan wajib pun baca bismillah kuat. Bismillah itu bacaan tu wajib, tapi tak diwajibkan baca kuat. Baca perlahan pun boleh. Dia sunat dia baca kuat. Bila mana imam tak baca kuat, kita pun tak tahu dia baca ke tak. Jadi kita sangka baiklah imam baca. Itu salah satu jalan keluar yang lain lah. 3 rukun yang panjang, maknanya sujud pertama, rukuk memang ada satu je pun, rukuk, sujud pertama dan sujud kedua. Bila mana imam bangun sujud kedua, tuan-tuan tak habis Fatihah lagi, boleh segerakan habis. Dah bangun, dah imam dekat nak berdiri dah, tahap minimal qiyam, tak habis Fatihah lagi, maka tuan-tuan tambahlah 1 rakaat selepas salam imam, ataupun niat mufaraqah lah, tak perlu ikut imam, selesaikan sembahyang sendiri je. Tapi selalunya bacaan lambat ke apa ke, selalunya kita sempat habis. Satu lagi masalah saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, jangan kita set dalam pemikiran kita masbuk ni hanya rakaat pertama je. Tuan-tuan boleh jadi rakaat pertama tak masbuk, rakaat kedua, ketiga boleh masbuk. Rakaat pertama okey muafiq, rakaat kedua jadi masbuk. Contohnya tuan-tuan baca lambat tadi, baca bismillah, baca Fatihah, baca lambat, imam dah sujud yang kedua, tuan-tuan baru habis apa, Fatihah. Kemudian makmum, kita berrukuk lah, Allahu akbar rukuk, imam bangun daripada sujud kedua, naik atas, kita bersama Allah liman hamidah, sujud pertama, duduk antara 2 sujud kedua, kemudian kita bangun. Elok kita nak naik dah rakaat berikutnya, baru kita baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, imam dah rukuk. Kita nak habiskan Fatihah ke? Tak perlu habiskan Fatihah. Sebab kita kembali definisi yang saya bagi tahu tadi, muwafiq adalah orang yang wajib menghabiskan Fatihah, iaitu dia mempunyai masa yang cukup 25 saat bersama dengan imam qiyam. Dia baru bangun rakaat kedua, sebab dia baca Fatihah lambat, jadi dia baru bangun rakaat kedua, baru sempat 5 saat bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, imam dah rukuk. Maknanya dia tak cukup masa 25 saat bersama dengan imam. Tak panggil muwafiq, kita panggil masbuk. Masbuk wajib habiskan Fatihah, tidak wajib habiskan Fatihah, rukuk saja bersama dengan imam.
Rakaat pertama muwafiq, rakaat kedua masbuk, boleh jadi. Boleh jadi. Kemungkinan rakaat ketiga pun dia boleh jadi masbuk. Ataupun rakaat pertama muwafiq, rakaat kedua masbuk, rakaat ketiga muwafiq, rakaat keempat masbuk. Apa muwafiq masbuk, muwafiq masbuk? Mana muwafiq wajib habiskan Fatihah, masbuk tak wajib habiskan Fatihah. Wajib ikut imam. Maksudnya rakaat pertama contoh muwafiq, wajib habiskan Fatihah. Rakaat kedua tak sempat masa 25 saat bersama dengan imam, masbuk, tak wajib habis Fatihah, wajib ikut imam, terus rukuk. Rakaat ketiga sempat ada masa 25 saat bersama imam, wajib habiskan Fatihah. Rakaat keempat masbuk, tak wajib habis Fatihah, wajib rukuk bersama dengan imam. Boleh, dia boleh jadi. Beberapa kebarangkalian, tak semesti bacaan lambat, dia banyak lagi. Itu contoh yang pertama saya bacakan pada pagi ini. Okey. Dia bukan kata lambat bacaan, pergerakan lambat. Mungkin tuan-tuan sakit pinggang sakit tu. Saya bangun pagi tadi sakit pinggang, sampai sekarang sakit pinggang. Saya duduk kena duduk tegak, sakit pinggang. Bila sakit pinggang ni, kadang-kadang pergerakan dia lambat. Imam nak sujud, dia baru pegang ajak, sakit belakang, baru letak kepala. Imam dah naik dah, dia baru nak duduk antara dua sujud lagi, lambat pergerakan dia. Kemudian dia dah bangun sujud kedua, dah lambat nak bangun, elok Allahu Akbar, elok qiyam ni imam dah rukuk, elok dia qiyam ni imam rukuk. Memang tak sempat lah. Bacaan Fatihah tu memang tak ada ruang, 25 saat tu memang tak ada. Sebab dia bangun imam rukuk, rakaat kedua rukuk je lah bersama imam, jadi dia anggap sebagai masbuk. Maknanya dia tak perlu tambah rakaat apa-apa. Masbuk ni jangan pula tuan-tuan faham, tak sempat baca Fatihah bersama imam, ikut je imam, tambah satu rakaat lagi. Bukan tambah satu rakaat. Masbuk ini imam menjadi garantor, penjamin, dia akan tanggung, imam tanggung semua sekali. Itu masbuk. Tuan-tuan yang datang lambat semayang subuh contoh, sampai imam dah baca surah apa tadi, baca surah wal fajr sampai habis, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tuan-tuan masuk tu baru nak angkat takbir, imam dah baca ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ada 5 ayat yang pendek, memang tak sempat habis baca Fatihah. Tuan-tuan baru ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, imam Allahu akbar rukuk. Tuan-tuan tak perlu habiskan Fatihah, rukuk je bersama imam. Perlu tambah satu rakaat lagi, tak perlu tambah lah, sebab tuan-tuan masbuk imam tambah, imam tanggung semua rakaat, imam menanggung semua bacaan Fatihah makmum. Walaupun tinggal ghairil maghdubi alaihim, imam Allahu akbar, rukuk je bersama imam, tak perlu sampai waladdallin. Sebab kita takut kadang-kadang imam dia baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi sekali je, Allahu akbar subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman hamidah, tak sempat kita rukuk. Tak sempat, walaupun kita nak habiskan waladdallin. Kadang-kadang imam dia baca sekali je, walaupun yang dituntut bagi imam 3 kali bacaan. Jangan terlampau lama, jangan terlampau cepat, 3 kali. Tapi kadang-kadang imam tahu je lah, kadang-kadang dia baca satu kali. Bila satu kali tak sempat kita nak rukuk bersama dengan imam. Bila tak sempat rukuk, kita masbuk tapi tak sempat rukuk bersama dengan imam, jadi makna kita tak dapatlah rakaat tadi. Tambah satu rakaat lagi selepas imam beri salam. Okey. Masalah yang pertama, Ibnu Hajar pun pandangan yang sama, Imam Romli pun berpendapat pandangan yang sama. Orang yang lambat bacaan, orang yang lambat pergerakan dia diberi kelonggaran 3 rukun yang panjang untuk kejar imam. Situasi yang kedua, ini untuk orang muwafiq, saya tak masuk masbuk lagi, saya cerita muwafiq je. Muwafiq, maksud apa muwafiq? Orang yang ada masa bersama dengan imam, masa yang cukup untuk bacaan normal Fatihah. Kemudian dia bukan orang masbuk, dia muwafiq, dia wajib habiskan Fatihah. Muwafiq ini maksudnya wajib habiskan Fatihah, dia tak boleh skip. Maksud skip, imam dah rukuk, saya rukuk lah. Sebab dalam hadis sebut, dalam hadis sebut idza kabbaral imam kabbiru, idza raka'al imam farka'u. Imam takbir, imam rukuk. Itu yang sebahagian mazhab yang lain, dia bacaan nak habiskan bacaan Fatihah ke nak ikut imam lah. Sebab dalam hadis sebut imam rukuk, kita rukuk, imam takbir, kita takbir. Itu berdasarkan hadis. Cuma jelas setiap mazhab ni adalah pandangan mengenai, contoh dalam bab masbuk muwafiq ni lah. Okey.
Dalam masalah kedua, orang yang muwafiq, dia menyibukkan diri dia, makna dia pulun juga nak habiskan dengan ibadat sunat. Doa iftitah sunat, tapi memang itu yang disunatkan, membaca auzubillah, kemudian ataupun baca selain daripada perkara-perkara sunat yang lain. Tapi imam tak baca doa iftitah. Contohlah, saya bagi contoh. Dalam masalah kedua ni, imam semayang fardu zuhur, semayang perlahan, makmum pun semayang fardu zuhur sekali dengan imam lah. Mana kita nak tahu imam baca doa iftitah ke tak? Tapi selalunya orang baca lah doa iftitah. Sebab imam ni kena raikan makmum, dia tak boleh fikir diri dia ada hal, sekejap lagi dia ada hal, ada janji dengan orang, dia nak cepat. Itu hal dia lah. Tapi sepatutnya tugasan imam yang sebenar, dia tak boleh raikan diri dia. Kalau dia rasa sibuk, dia suruh orang lain ganti. Walaupun tugasan dia minta lah imam lain ganti kan. Sebab dia kena raikan jemaah yang lain. Dia bukan fikir untuk diri dia je. Tapi ada juga sebahagian kecil imam, dia nak cepat. Memang nak cepat, dia ada janji dengan orang, dan dia nak cepat semayang. Jadi dia baca Al-Fatihah, tak baca doa iftitah. Ataupun sesebuah tempat yang kita sampai, memang kebiasaan dia baca doa iftitah, dia tak baca doa iftitah. Kita mana tahu, kita baru sampai tempat tu, kita semayang lah. Rupanya tak baca doa iftitah, baca Fatihah dengan surah pendek je, rukuk. Kita baru la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Elok bismillah, imam dah rukuk lah. Tak sempat lagi Ar-Rahmanir-Rahim, tak sempat bismillah habis. Baru doa iftitah baru habis. Imam habis Fatihah, imam rukuk sembahyang zuhur. Mana kita nak tahu sembahyang zuhur? Imam rukuk, kita nak baru start bismillah. Bismillah, imam dah rukuk. Kita pula tengok keliling, kiri kanan semua rukuk. Kiri kanan rukuk. Dia jeling belakang dia sikit, semua rukuk. Dia akan dia seorang berdiri. Dia pula semayang dekat dengan imam, pelik pula orang kata dah belakang imam, dia seorang je berdiri ni, semua orang dah rukuk, macam mana nak buat ni? Padahal baru baca bismillah, dia pun perlu baca laju-laju bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil. Dia sebenarnya baca pelan-pelan pun tak apa, tak jadi masalah. Cuma wajib makmum tersebut habiskan bacaan Fatihah, sebab dia muwafiq, dia bersama dengan imam daripada awal. Imam pula dia bacaan bukan laju pun, cuma dia ringkas. Orang dia tak buat sunat, dia bukan bacaan laju, bacaan sederhana. Dia bacaan yang biasa 25 saat tu, ada ruang 25 saat tu. Cuma dia baca Fatihah, baca surah sikit, kemudian dia rukuk. Makmum baru nak start Fatihah. Makmum wajib habiskan Fatihah, tak boleh rukuk bersama imam. Walaupun makmum lain dah rukuk, mana kita tahu, mungkin makmum lain pun dia tak baca doa iftitah, dia baca Fatihah aja. Kita yang baca doa iftitah, sebab kita menyibukkan diri kita dengan perkara yang sunat, kita muwafiq, wajib. Bila sebut muwafiq, wajib habiskan Fatihah. Walaupun imam dah rukuk, imam dah i'tidal, imam dah sujud, wajib habiskan Fatihah. Walaupun kita duduk belakang imam, tak apalah, kita habiskan juga. Walaupun pelik dipandang oleh jemaah yang lain, tapi tetap wajib. Dari segi hukum fiqh, wajib habiskan Fatihah. Sebab masa tu ada, 25 saat tu ada. Kalau tuan-tuan baca Al-Fatihah 25 saat tadi pun habis. Cuma tuan-tuan baca doa iftitah. Bukanlah kita melarang baca doa iftitah, cuma doa iftitah itu adalah perkara yang disunatkan. Cuma imam tak buat, mana kita nak tahu imam buat ke tak? Jadi kita buatlah perkara yang sunat. Tapi 25 saat tu ada. Cuma kita gunakan untuk baca doa iftitah, dan baru start Fatihah, imam dah rukuk. Tetap wajib habiskan juga bacaan Al-Fatihah. Ataupun makmum yang muwafiq ini, seperti mana imam diam selepas daripada bacaan Fatihah sembahyang maghrib, kan imam bagi peluang, kan disunatkan bagi imam dia berdiam. Makna berdiam ni tak baca apa-apa secara kuat, tapi masih disunatkan imam baca ayat Quran yang lain, baca tasbih. Cuma bagi imam tak perlu baca lagi, dan bagi peluang kepada makmum, itu sunat. Kita panggil sebagai saktah. Imam diam dulu,
Sampai waladdallin, amin. Okey, diam. Sampai bila imam nak diam? Sekira-kira makmum habislah bacaan Fatihah dalam 20 saat, 25 saat habis. Lepas tu baru imam start surah, bacaan surah. Dalam diam tu apa imam perlu buat? Kalau imam baca tadi, baca surah wadduha wal laili idza saja, kemudian rakaat yang kedua, sementara kita nak bagi peluang kepada makmum baca Fatihah, kita baca alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Elok kita habis alam nashrah, makmum habis Fatihah, kita pun start bismillahirrahmanirrahim, wattini wazaitun wa turi sinin, sampai habis, sampai alaisallahu bi ahkamil hakimin, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Kemudian disunatkan jawab juga, bala wa ana ala zalika minasyahidin. Sunat. Dia ada beberapa ayat Quran tau yang disunatkan jawab. Contohnya tuan-tuan baca setiap malam surah Mulk di wilayah persekutuan, kebanyakan surah masjid buat. Melainkan certain masjid lah, sebahagian kecil masjid yang tidak buat. Tapi dia bukan wajib lah, dia hanya galakan daripada Jawi untuk kita buat. Tuan-tuan baca habis ayat surah Mulk. Surah Mulk 30 ayat, sama dengan surah Sejadah. Surah Sejadah pun 30 ayat juga. Habis surah Mulk, qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Habis. Disunatkan jawab Allahu Rabbul Alamin. Imam kena bagi kuat sikit, Allahu Rabbul Alamin, Allah Ta'ala Tuhan sekalian alam. Disunatkan. Kalau tak, makmum pun lupa. Saya setiap kali kalau saya jadi imam, bagi kuliah diorang suruh jadi imam, saya akan bagi tahu semua jemaah. Saya baca, tapi kadang-kadang orang mana nak tahu kalau kita tak bagi tahu kepada makmum. Kita bagi tahu terjemahan pada ayat ke-30 ini adalah, kamu katakanlah wahai Muhammad, kamu beritahu kepada aku, in asbaha ma'ukum ghawran, sekiranya Allah Ta'ala serapkan air yang ada dekat bumi ni, serap dalam bumi, kering kontang, tidak ada air dekat bumi. Faman ya'tikum bima'in ma'in, siapakah yang boleh bawa datang, yang boleh pancarkan air yang mengalir yang tidak henti-henti? Siapa yang boleh pancarkan air kembali? Siapa yang boleh? Kita jawab Allahu Rabbul Alamin. Sebab tu lepas daripada kita habis surah Mulk, qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in, Allahu Rabbul Alamin, sadaqallahul azim. Siapa yang dapat pancarkan air, kita pun jawab Allahu Rabbul Alamin, Allah Ta'ala dapat pancarkan air. Kalau imam dia baca kuat sikit, makmum boleh ikut. Cuma peringkat permulaan kita kena bagi tahulah, sebab kadang-kadang makmum mana nak tahu imam baca apa Allahu Rabbul Alamin, dia pun sadaqallahul azim je. Jadi bila kita baca Allahu Rabbul Alamin, kita bagi tahu, disunatkan bagi orang yang membaca, orang yang mendengar, disunatkan jawab Allahu Rabbul Alamin. Mana dalam 2-3 hari kita bagi tahu, kemudian lepas tu kita baca macam biasalah Allahu Rabbul Alamin, tak perlu kita bagi tahu makmum lagi lah. Pada ketika itu makmum sudah tahu. Okey, untuk perkara yang kedua ni, imam diam. Kita sebab kita dah tahu lah, imam ni selalunya dia bagi peluang untuk makmum baca Al-Fatihah lah. Kemudian imam ni selalunya dia baca surah panjang. Maknanya kalau dia baca mesti separuh page ataupun satu muka surat, dia baca panjang. Jadi bila dia baca panjang, kita pun sangkaan kita sempatlah kita baca doa iftitah dan juga Al-Fatihah. Kita baca doa iftitah, kemudian baru start Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, imam pun rukuk, maka wajib habis Fatihah, dengan syarat kita bersama dengan imam tadi adalah masanya 25 saat tu kita ada. Cuma kita ingatkan imam baca panjang, kita pun bacalah doa iftitah tu, kemudian kita baca Al-Fatihah, imam rukuk, wajib kita habiskan Fatihah. Berbeza orang yang sampai lambat, masa tak cukup, ada 15 saat je bersama imam, ada 15 saat je Allahu Akbar, ada 15 saat bersama dengan imam, dia pulun juga baca doa iftitah, maka pada ketika itu dia dihukum dengan hukum masbuk. Hukum masbuk dia panjang lagi, nanti kita bincang satu masa yang lain, dia ada pecahan lain. Itu kita nak kategorikan orang yang mana disebut dengan perkara sunat, dia ada 15 saat je bersama imam.
Mana dia Allahu Akbar, imam dah nak habis dah surah, tapi dia pulun baca juga doa iftitah. Bila dia baca doa iftitah, baca Fatihah tak sempat habis Fatihah, imam dah rukuk, tapi masa tak cukup sebenarnya, ada 15 saat je. Jadi pada ketika itu dia dihukumkan sebagai masbuk, dan ada hukum yang tersendiri, dia bukan orang muwafiq, sebab masa tak ada 25 saat bersama dengan imam. Yang ketiga adalah yang terakhir untuk bagi ni yang terakhir. Sebenarnya ada 6, nanti kita sambung. Yang ketiga, untuk ni perbahasan mengenai orang muwafiq. Masbuk cerita lain, cerita muwafiq. Apabila imam rukuk, makmum tak rukuk lagi, makmum merasa was-was, dah baca Fatihah ke belum? Dah baca Fatihah belum? Ini selalu sembahyang fardu subuh lah. Sembahyang lain pun boleh jadi juga, kalau imam baca panjang, dia pun imam baca sedap sangat, dia pun tak sedar, dah baca Fatihah ke belum? Ataupun sembahyang subuh, selalu juga jadi sembahyang subuh, bila imam baca panjang sikit, dia pun dengar lah, dia dengar, tapi dalam keadaan separuh sedar. Sebab dia dengar suara imam baca Quran, tapi dia pun tak tahu imam baca apa, sebab dia mengantuk. Dia dengar suara, kemudian imam Allahu Akbar rukuk, dia baru dia buka mata, Fatihah dah baca belum? Fatihah dah baca belum tadi? Sebab dia dengar suara imam baca surah, tapi dia tak tahu imam baca surah apa. Dia pun dalam keadaan mengantuk sangat. Imam Allahu Akbar rukuk, baru celik mata, dah baca Fatihah belum? Pada ketika itu dia memang muwafiq lah daripada awal bersama imam, cuma dia mengantuk, jadi dia tak tahu imam baca apa, cuma dia rasa was-was. Imam dah rukuk ni, dia belum rukuk lagi, tapi dia rasa was-was, dah baca Fatihah belum? Dia nak rukuk ke? Semua makmum rukuk. Hukum dia wajib dia habiskan bacaan Fatihah dia. Sebab kalau ragu-ragu dah habis ke belum, dihukum sudah baca ke belum, dah baca ke belum, kembali kepada asal dia belum baca. Tetap habiskan dulu Fatihah, sebab dia muwafiq. Cukup sekadar itu dulu. Ada semua ada 11 masalah. 6 masalah Ibnu Hajar, Imam Romli yang sepakat, yang 5 lagi berbezalah. InsyaAllah kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa solat sunat 2 rakaat duha ataupun isyraq, dapat pahala haji dan umrah yang sempurna.